Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurhanis Hazika binti Muhammad Aswadi. Okey, hari ini saya akan membentangkan tajuk liberalism dan kesannya kepada perlembagaan Malaysia. Untuk pengenalannya, liberalism berasal daripada bahasa Latin iaitu libertas yang bermaksud kebebasan ataupun freedoms individu tersebut dan sangat mementingkan kebebasan individu. Antara prinsip liberalism ialah mereka menekankan hak mereka untuk bebas bersuara dan bebas untuk berfikir tanpa batasan atau halangan daripada mana-mana individu atau pihak. Manakala perlembagaan pula bermaksud Undang-Undang Negara Malaysia, secara umumnya perlembagaan merupakan prinsip-prinsip asas yang menentukan cara sesebuah negeri yang diasaskan dan diperintah seperti termaktub dalam undang-undang atau peraturan yang lazim. Kekeliruan dalam pengetahuan agama yang berlaku terutamanya dalam perkara yang melibatkan akidah amat membimbangkan. Serangan akidah yang berlaku dalam media sosial tidak banyak perbezaannya dengan serangan yang berlaku di dunia nyata, melainkan perbezaan mekanisme dan media penyampaian sahaja. Kemudian ini perlu diselesaikan dengan cara yang pintar dan berhikmah. Justru akidah ini akan mengubah senario penyebaran fahaman dalam media sosial yang menjadi ancaman kepada akidah di Malaysia bagi memahami isu sebenar apa yang sedang berlaku. Falsafah liberalisme ini tercetus dari negara barat dan mempengaruhi pemikiran masyarakat dan telah menular dalam setiap cabang kehidupan seperti politik, ekonomi dan budaya. Apa yang membimbangkan adalah apabila fahaman liberalisme ini menyelinap masuk dalam diri seseorang yang boleh menjejaskan pegangan agama. Pada asasnya, perkataan liberal itu membawa maksud yang baik dan positif di mana ia menggambarkan sikap toleransi, diplomasi dan berbudi bicara. Namun, ia perlu diperhalusi sekiranya dikaitkan dengan pegangan agama kerana ia akan mengundang penyakit akidah yang berbahaya. Senario penyebaran ancaman akidah di media sosial dikenali sebagai daya yang dilakukan di media sosial tanpa tertutup. Disebarkan dalam bentuk fahaman seperti liberalisme, Daesh dan Indi. Fahaman liberalisme ini tercetus dari negara barat dan mempengaruhi pemikiran masyarakat dan telah menular dalam setiap cabang kehidupan seperti politik, ekonomi, budaya dan contohnya seperti sistem Islam. Seterusnya, saya akan teruskan dengan isu penubuhan IFC. Gerakan Interfaith Commission atau dahulunya dikenali sebagai Religious Council (IRC) telah ditubuhkan oleh Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism dan Sikh melalui memorandum mereka kepada Majlis Peguam pada 21 Ogos 2001. IFC ini diketuai oleh B. Harcharan Singh, seorang peguam yang telah menjadi presiden kepada MCCPH-DCHS. Interfaith Commission menolak tanggapan orang ramai bahawa gerakan itu adalah satu badan makanan. Ia adalah satu badan perunding dan pendamai seperti di dalam draft rank undang-undang dalam Seksyen 4.2 Suruhanjaya hendaklah pada setiap masa secara bebas melaksanakan fungsinya sebagai badan penasihat, perunding dan pendamai. Pada pendapat Peguam Malik Ilyas, seorang ahli daripada Majlis Peguam Malaysia, beliau berkata bahawa badan pertubuhan ini perlu ada di Malaysia kerana tiada lagi satu badan rasmi untuk berbincang dan berdialog berkaitan agama yang ada di Malaysia. Interfaith Commission mengenal pasti peranan Islam di dalam perlembagaan dan juga pengamanannya sebagai agama persekutuan. Dari sini barulah kita boleh meletakkan Islam di tahap yang sepatutnya sebagai kerangka asas dalam menangani isu-isu kepelbagaian agama, khususnya yang melibatkan individu-individu yang beragama Islam. Tuntutan IFC ialah gerakan ini membuat tuntutan sebagai sebuah badan berkanun yang mempunyai kuasa undang-undang yang pada awalnya ingin membela hak asasi manusia dalam konteks keagamaan. Isi pertama ialah kebimbangan berkaitan jantina yang wujud dalam ideologi feminis di barat.
Di Malaysia hari ini, SIS atau dikenali sebagai Sister in Islam sedang menyebarkan falsafah feminis liberal barat yang mendakwa wanita ditindas negara ini. Awalnya, ia berlaku akibat budaya patriarki masyarakat Melayu berdasarkan akidah Islam dan dikaitkan dengan adat patriarki iaitu budaya berdasarkan kuasa bapa. Pendekatan adat patriarki amat penting kerana anak perempuan dianggap membawa malang kepada rumah tangga dan kelahiran anak lelaki lebih diutamakan. Seterusnya, wanita sering dikaitkan dengan stereotip yang tidak baik tentang kekurangan mereka di mana lebih menyulitkan hidup sara diri dan kebebasan mereka. Wanita sepatutnya adalah manusia yang mempunyai IQ rendah yang sentiasa terpengaruh oleh ketidakwarasan mereka ketika berfikir dan bertindak. Selain itu, wanita modernism haruslah mengundurkan diri daripada berkahwin yang dikatakan telah dirangka oleh adat patriarki supaya dapat menundukkan wanita yang menjadi hamba seks kepada lelaki. Apabila seseorang wanita itu telah berkahwin, selain tanggungjawab di tempat kerja, mereka juga haruslah berbadan dua, bersalin dan membimbing anak-anaknya. Sebaliknya, wanita digesa untuk meneruskan kerjaya sepenuh masa demi sara diri dan mereka harus terlibat dalam hubungan seks tanpa sekatan untuk memenuhi naluri seksual mereka. Akhir sekali, wanita dihadkan kepada domain domestik di rumah dan tidak dibenarkan memasuki ruang awam. Oleh kerana ajaran agama percaya bahawa wanita adalah makhluk yang tidak beruntung, maka mereka mengambil pendekatan di mana menepikan dan memperlakukan wanita sebagai kejadian yang tidak usia adalah dibenarkan di dalam agama Islam. Dan isi kedua adalah ancaman terhadap pegangan mazhab Syafi'i di alam Melayu. Gerakan liberalism ini menolak pengambilan mazhab Syafi'i yang didakwa ketinggalan zaman dan akan membawa kepada keruntuhan intelek umat Islam. Kita dapat memperoleh bahawa akidah umat Islam berkenaan mazhab Syafi'i adalah formula yang fleksibel yang memberikan petunjuk kepada sebarang persoalan yang timbul dalam kehidupan manusia. Pada awalnya, menetapkan ahli akademik sebagai pentafsir utama teks agama. Ini boleh diterapkan pada prinsip taklid dan kesahihan ijtihad. Pengertian taklid menuntut masyarakat umum untuk bertaklid kepada mujtahid. Spekulasi ini berdasarkan idea taklid berusaha untuk menghadkan dirinya untuk menerima prinsip ijtihad dan tajdid. Kemudian, kaedah ini bukan bertujuan untuk menghadkan tafsiran agama kepada pakar semata-mata, tetapi lebih kepada mencegah tingkah laku utama oleh masyarakat umum yang tidak mengetahui ajaran teras agama Islam dan menghancurkan kemuliaan agama. Selain itu, bagi memastikan kestabilan sosio-politik umat Islam, faktor perpaduan dan keseragaman diperlukan. Ini akan memudahkan tugas menegakkan dan menubuhkan ordani Islam. Akhirnya, kita mesti memupuk tingkah laku selektif berkenaan spekulasi barat di mana acap kali mengaitkan kelulusan aktiviti mazhab ini dengan label traditionalism, nisbah yang menyedihkan. Traditionalism pula merupakan satu istilah yang boleh dibanggakan kerana ia merujuk kepada tafsiran dan penjiwaan wahyu Allah di dalam kehidupan yang meliputi 3 aspek iaitu ad-din, sunnah dan salsilah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Pemikiran yang liberal mempertikaikan hak keistimewaan orang Melayu yang telah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Pemikiran liberalism yang wujud pada seseorang individu yang tidak bermoral dan akan merosakkan perpaduan antara bangsa, agama sesebuah negara. Masyarakat yang terlalu terpengaruh dengan budaya barat yang mengagung-agungkan pemikiran liberal, mereka tidak lagi merasa takut dan ragu-ragu untuk memberi pendapat mereka sendiri. Contohnya, mereka tanpa segan silu membangkitkan dan mempertikaikan isu hak keistimewaan orang Melayu yang telah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia sejak dari dulu lagi. Salah satu isu hangat yang berkaitan dengan hak keistimewaan orang Melayu ialah kelebihan kemaslahan pelajar Bumi Putra sahaja ke Universiti Teknologi Mara UiTM. Ini sebenarnya bertujuan untuk membantu orang-orang Melayu dan Bumi Putra daripada keluarga sederhana atau miskin. Para pelajar juga disediakan dengan pelbagai kemudahan, contohnya seperti tempat tinggal dan bantuan makanan percuma serta kadar yuran pengajian yang lebih murah berbanding dengan yuran pengajian di institusi pengajian awam dan swasta di Malaysia.
Liberalisme menggugat kuasa Majlis Raja-Raja Melayu. Majlis Raja-Raja Melayu merupakan sebuah badan rasmi yang ditubuhkan mengikut perkara 38 dalam Perlembagaan sebagai tempat bagi raja-raja dan yang dipertua negeri bertemu serta berbincang Raja-Raja Melayu. Pada masa kini yang serba moden, rakyat tidak lagi mempunyai rasa hormat kepada Raja-Raja Melayu kerana masyarakat yang liberal ini terlalu taksub dengan budaya-budaya dari barat dan luar negara. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fadila Najwa binti Muhammad Zaid. Saya akan membentangkan mengenai Islam liberal memperjuangkan pahaman pluralisme. Islam liberal menjadi isu yang hangat diperbincangkan pada saat ini kerana tidak hanya menyentuh kepekaan umat Islam tetapi juga menentang kesejahteraan masyarakat dan membahayakan akidah umum umat Islam. Prinsip Islam liberal merupakan setiap orang bebas memilih agama yang disukainya dan dapat berpindah agama pada bila-bila masa sahaja kerana itu adalah hak asasi manusia. Pemahaman seperti ini jelas menyangkal dan sekaligus menolak realitinya Al-Quran yang menegaskan bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang diredai Allah. Seterusnya adalah faktor penyebaran pluralisme melalui media massa seperti buku, majalah, televisyen dan internet. Pemerintah Islam di Malaysia telah membuat undang-undang yang boleh merendahkan kedudukan Islam sehingga boleh mengundang gejala murtad. Ini bermakna Islam liberal ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa generalisasi semua agama sehingga status Islam sebagai agama yang benar dapat dihapuskan. Seterusnya adalah melalui ajaran agama. Ajaran agama ini bermakna terdapat ajaran agama yang membawa kepada fatwa yang sesat. Sebagai contoh, Ayah Pin atau Kerajaan Syurga Ayah Pin. Ajaran ini telah menggalakkan bahawa semua agama mempunyai kebenaran yang sama dan setiap orang mempunyai hak untuk mengamalkan agama dalam apa jua yang mereka suka serta menyeleweng dan membawa kepada kerosakan akidah. Dan kesan memperjuangkan pahaman pluralisme terhadap perlembagaan di Malaysia adalah prinsip liberalisme yang dapat diterapkan dalam perlembagaan dan pendirian bangsa yang dijunjung tinggi dan diseimbangkan dengan nilai keagamaan. Ini bermakna satu keputusan yang mesti diterima kerana liberalisme merupakan satu konsep yang sangat dekat dengan multiculturalisme dan merupakan satu situasi yang wujud di negara ini. Seterusnya adalah menghapuskan kedaulatan agama atau sekularisme. Sekularisme adalah kepercayaan yang menafikan kepada alam rohani, akhirat, pemisah antara agama dan nilai-nilai kerohanian serta kebebasan mutlak. Tujuan sekularisme ini dilaksanakan adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai negara sekular dengan demokrasi liberal yang tidak terikat oleh Islam. Maka faktor penyebaran sekularisme ini adalah boleh didapati melalui pendidikan, iaitu merujuk kepada pengajian agama Islam yang merupakan halangan untuk tersebarnya sekularisme secara material dan moden serta halangan moral yang membezakan guru-guru agama dan guru-guru yang lain serta lepasan bidang agama dan bidang yang lain. Penyebaran sekularisme yang seterusnya adalah melalui undang-undang. Undang-undang Islam liberal berusaha untuk memisahkan Islam dari pemerintah dan hukum Islam yang masih kekal sehingga ke hari ini adalah berkaitan dengan perkahwinan atau adat istiadat. Ini bermaksud umat Islam boleh mempraktikkan hukum ini di antara mereka sendiri tetapi mereka tidak dibenarkan mempraktikkan hukum yang berkaitan dengan pemerintahan negara dan jenayah. Justru Islam dan sekularisme tidak dapat disatukan kerana kedua-duanya adalah berbeza. Maka kesan menghapuskan kedaulatan agama atau sekularisme ini terhadap perlembagaan di Malaysia adalah isu agama Islam ini yang terdapat dalam perlembagaan mempengaruhi kepercayaan dan pegangan majoriti penduduk di Malaysia. Ternyata isu berkaitan Islam adalah sesuatu yang sangat sensitif kerana orang Melayu atau orang Islam merasakan agama tidak dapat dipisahkan
daripada kehidupan seharian mereka. Mempertigakan syariah Allah dan hukum hakam fiqh. Menurut bahasa syariah diklasifikasikan kepada beberapa maksud, antaranya jalan yang lurus atau jalan yang dilalui orang ramai. Al-fiqh dari sudut bahasa pula adalah al-fahnun, iaitu kefahaman. Hukum syariah yang perlu untuk diteliti atau dinilai semula ialah hukum bunuh ke atas orang murtad. Hukum jenayah hudud yang menurut mereka adalah pengaruh budaya Arab Jahiliyah. Kewajipan bertudung ke atas wanita dan banyak lagi. Ini kerana mereka berpendapat bahawa hukum syariat Islam ini adalah ciptaan ulama dan fuqaha. Syariah dan fiqh adalah dari segi syariah segala aturan yang lebih ditetapkan dan diwahyukan kepada Rasulullah SAW yang terdiri daripada hukum hakam dalam Al-Quran dan Al-Sunnah atau berkaitan dengan bidang akidah. Manakala fiqh ialah ilmu-ilmu yang berkaitan hukum hakam yang bersifat amali yang diambil daripada dalil syariah yang terperinci. Hak kebebasan menganut, mengamal dan menyebarkan Islam. Isu tentang penyebaran agama ini amatlah dijaga kerana ini berhubungan dengan isu yang sangat sensitif untuk masyarakat beragama yang bukan menganut agama Islam kerana mempunyai banyak agama dan seharusnya dihormati dan kesejahteraan akan dikekalkan bersama. Kalangan penganut agama bukan Islam mengenai hak mereka dalam kebebasan beragama akan dijaga jika agama rasmi negara ialah agama Islam. Pihak kerajaan negeri berkuasa untuk mengawal atau menyekat penyebaran agama lain kepada Muslim di negeri tersebut. Perlembagaan Persekutuan telah mengeluarkan undang-undang jika seseorang yang menyuruh, menyebabkan, memujuk, mempengaruhi, menghasut atau menggalakkan dan membiarkan seseorang beragama Islam di bawah umur 18 tahun supaya menerima ajaran agama bukan Islam akan dikenakan tindakan undang-undang. Isu pentafsiran semula Al-Quran mengikut peredaran zaman. Pada pandangan golongan liberal, mereka mempercayai bahawa semakin meningkatnya kemajuan negara adalah wajar terhadap Perlembagaan Negara Malaysia untuk mentafsir semula Al-Quran yang wujud dari zaman dahulu. Situasi ini adalah kerana golongan liberal merasakan mereka tidak perlu untuk terikat mengikut tafsiran ulama yang terdahulu. Menurut golongan ini juga, tafsiran-tafsiran dahulu adalah jauh ketinggalan zaman dan tidak sesuai digunakan sebagai panduan pada zaman sekarang di negara ini. Kemahuan yang ingin dicapai oleh golongan liberal seperti mereka ini adalah di mana pentafsiran semula Al-Quran tidak perlu terikat dengan ilmu menurut asbabun nuzul, nasikh wal mansukh, tafsiran Rasulullah SAW, para sahabat dan ahli-ahli tafsir terdahulu. Pergerakan ini telah dibuktikan bahawa pentafsiran semula Al-Quran yang mengabaikan asbab al-nuzul tidak akan berhasil untuk diterapkan di dalam kehidupan seharian umat Islam. Malah, ianya hanya akan mengundang kesan di mana umat Islam akan lebih menjauh daripada Al-Quran. Pada tahun 12 Oktober 2000, isu ini telah diwujudkan daripada minoriti rakyat di Malaysia di mana Kasim Ahmad telah mengungkapkan pendapat di mana dia meminta terhadap semua umat Islam kembali kepada asas agama Islam dengan menolak tafsiran Al-Quran yang lama dan telah ketinggalan zaman. Dia juga berpendapat bahawa usaha diperlukan di mana tafsiran Al-Quran berdasarkan kaedah saintifik, logik akal dan rasional digerakkan. Golongan liberal telah mengajak umat Islam di Malaysia sejak tahun dari 2000 agar penafsiran ayat-ayat Al-Quran ditukar dan diperbaharui atas dasar kaedah yang lebih saintifik, di mana akhirnya hanya berlandaskan ilmu akal manusia semata-mata. Isu ini juga membuktikan bahawa golongan yang sama ini juga adalah yang telah menolak hadis Nabi terlebih dahulu dan juga mendakwa bahawa hadis Nabi bercanggah dengan Al-Quran iaitu untuk menyeru manusia supaya berfikir, merenung dan menggunakan akal. Aktiviti pentafsiran Al-Quran tanpa sumber ke arah zaman yang lebih maju telah membuka peluang kepada golongan liberal dalam mengkritik hukum keluarga dalam Islam, mencegah talak untuk dijatuhkan oleh suami, mengharamkan poligami dan sebagainya dengan membawa alasan seperti memelihara maslahat umum sebagai tujuan utama mereka. Jika perkara pentafsiran semula Al-Quran
mengikut peredaran zaman ini diperkenalkan di Malaysia, perlembagaan negara akan cenderung kepada pemikiran yang dipanggil postmodernism. Pemikiran manusia akan dibawa ke arah pemikiran Islam liberal dan memberi kesan seperti manusia di Malaysia memberi hujah hanya berlandaskan kajian negara barat, kajian-kajian mengikut ajaran agama selain Islam, dan juga hak kebebasan sosial, politik dan ekonomi di Malaysia yang lebih cenderung mengikut negara-negara barat, dan juga falsafah sekularisme. Isu pemikiran liberal yang mempertahankan hak-hak asasi LGBT. Golongan Islam liberal mempunyai pendapat terhadap isu ini di mana mereka mempercayai tidak ada alasan untuk menolak homoseksual. Bagi mereka, penolakan dan kritikan terhadap isu LGBT di dalam kalangan umat Islam di negara ini hanyalah berdasarkan pemikiran sempit terhadap ajaran Islam yang disampaikan. Terdapat juga Islam liberal yang telah mengiktiraf hak terhadap golongan lesbian dan gay di Malaysia seperti mewujudkan usaha membela dan mempertahankan hak sivil ke atas kumpulan LGBT, termasuk juga individu yang melakukan interseksual. Liberal ini juga menyokong usaha atau ketetapan dalam memberikan hak yang sama rata kepada golongan LGBT di dalam sebuah masyarakat Islam Malaysia tanpa melihat jenis fahaman agama, budaya dan gaya hidup di negara ini. Seperti contoh, di Malaysia, Irsyad Manji telah menerbitkan buku terbarunya yang bertajuk Allah, Liberty and Love. Dan Irsyad Manji secara terang-terangan menunjukkan sokongannya kepada penganut golongan LGBT secara terus melalui buku yang diterbitkan. Ini telah membuka mata masyarakat atas fakta di mana telah terdapat di negara Malaysia ini penyokong kepada budaya songsang yang dilarang keras di dalam agama Islam. Pada awalnya, isu LGBT ini tidak diberikan perhatian dan hanya dimulakan melalui akhbar di Malaysia untuk memberi peluang masyarakat memahami secara fakta dan bacaan umum bahawa berita yang disampaikan terhadap masyarakat adalah atas dasar amaran dan pengajaran. Kerajaan Malaysia telah memberi pendirian bahawa permasalahan isu LGBT ini telah membawa imej yang negatif terhadap institusi negara dan pendidikan di negara Malaysia. Perkara ini telah menjadi penyebab mengapa wujudnya pelbagai pertubuhan dan organisasi yang menyokong golongan LGBT ini. Telah ditekankan budaya ini adalah budaya yang tidak diterima dan ditentang keras di dalam perlembagaan negara kerana kesan gejala yang mampu merosakkan budaya hidup masyarakat terutamanya dari aspek akhlak dan tingkah laku. Fenomena yang berluasa ini menjadi isu dan mendorong tingkah laku songsang di dalam Malaysia terutama golongan muda, remaja yang sangat mudah terpengaruh terhadap perkara dan ajaran terbaru. Budaya LGBT ini menyimpang daripada aktiviti dan penerimaan harian masyarakat Malaysia terutama sekali apabila isu ini dikaitkan dengan agama kerana tersimpang jauh daripada ajaran Islam yang diiktiraf sebagai agama rasmi negara ini. Pada kesimpulannya, pemikiran masyarakat Islam di Malaysia mempunyai jenis pemikiran yang berbeza dengan masyarakat Islam daripada negara selain Malaysia atas dasar kejiranan yang terdiri daripada pelbagai kaum apabila dibandingkan dengan kejiranan yang terdiri daripada satu kaum sahaja. Perlembagaan Malaysia boleh memanfaatkan kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi di dalam Malaysia untuk mengaplikasikan dan menguatkuasakan ruang sistem perundangan negara sebagai salah satu cara untuk menghalang perluasan budaya golongan liberal di negara ini untuk mengelakkan ajaran agama dan budaya yang terpesong jauh daripada ajaran dan nilai yang telah diterapkan dari zaman dahulu. Akhir sekali, permasalahan liberal yang telah lama wujud perlu dibendung secara agresif di mana risiko dalam menularkan ajaran itu secara kritikal yang tinggi, terutama sekali dalam era globalisasi sosial media kini akan memudahkan peluang pengaruh dalam setiap konteks yang dipapar dan dipertontonkan kepada masyarakat tanpa mengetahui lebih dalam nilai yang berunsur negatif.